Baik, hari ini kita masuk kepada 8.3, ya, sinaran mengayon, mengayon dan juga sinaran tidak mengayon, ya. Apakah yang dikatakan sinaran mengayon dan juga sinaran tidak mengayon? Jadi kita perhatikan di sini, iaitu apabila suatu sinaran, seperti sinaran radioaktif, ya, melintasi udara dan menghasilkan ion positif dan ion negatif, sinaran ini dikenali sebagai sinaran mengayon. Mana mudah fahamnya gini. Kalau sinaran tu dia menghasilkan ion positif dan ion negatif, maknanya sinaran tu dikenali sebagai sinaran mengayon. Nanti kita tengok contoh, ya. Sebagai contoh, pada rajah 8.8 tengok, ya, 8.8. Okey, bagi molekul udara yang neutral. Ni molekul udara ni yang bulat ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ni semua adalah molekul udara yang bersifat neutral. Ya. Kemudian ada satu sinaran. Dan sinaran tu nama dia zarah alfa. Ya, nama dia ni zarah alfa. Bila zarah alfa tu melalui molekul udara yang neutral ni, ya, selepas dia melalui, kita dapati bahawa, ya, udara yang neutral tadi telah menjadi bercas. Ya, udara tadi telah bercas. Sebab apa? Dia telah melalui, dia telah melintasi udara. Jadi selepas dia melintasi, maksudnya dia meninggalkan molekul udara yang neutral tadi, molekul-molekul udara yang tinggal tu telah menjadi ion positif. Ya, ion positif, tengok ni, positif. Yang biru ni, ya, positif. Dan dalam masa yang sama, ya, dalam masa sama, zarah alfa ni dia juga meninggalkan ion negatif, ya, yang warna hijau ni. Yang hijau ni, ion negatif. Ya. Jadi keadaan ini dikatakan sebagai zarah alfa kehilangan tenaga. Dia kehilangan tenaga sebab dia melintasi udara yang neutral. Dan selepas dia melintasi udara yang neutral tu, udara tu jadi bercas. Itu yang pentingnya. Bila dia bercas, sama ada cas positif atau negatif, maka dikatakan sebagai sinaran tu sebagai sinaran mengayon. Jadi itu, istilah sinaran mengayon. Bagaimana pula dengan istilah sinaran tidak mengayon? Jadi sinaran tidak mengayon ni kita kena tengok rajah 8.9 seperti di bawah. Ya, seperti di bawah ni. Jadi rajah 8.9 ia menunjukkan sinaran mengayon dan juga sinaran tidak mengayon dalam spektrum elektromagnet. Ya. Kita ada dua bahagian. Satu sinaran yang mengayon, satu lagi sinaran yang tidak mengayon dan sinaran mengayon. Ya. Bila sebut dalam spektrum elektromagnet ni, dia melibatkan cahaya putih, ya, cahaya putih. Cahaya putih ni maknanya warna-warna pelangi lah. Ya, warna-warna pelangi. Sebutnya cahaya putih maknanya warna-warna pelangi. Jadi kalau kita tengok ni warna pelangi lah ni. Ya, warna pelangi. Panggil spektrum. Okey. Jadi ada beberapa jenis, ya. Ada beberapa jenis kategori, ya. Kategori yang membezakan antara sinaran yang mengion dengan sinaran yang tidak mengion. Sebagai contoh, ini gelombang frekuensi yang sangat rendah adalah sinaran tidak mengion. Radio, ya, gelombang mikro, inframerah ataupun dipanggil infrared. Ya. Kemudian cahaya nampak.
Okey, cahaya nampak tu dia berada pada pada apa? Pada spektrum tu. Kemudian ultra ungu. Ultra ungu ni termasuk juga dalam kategori sinaran tidak mengion. Tapi sinar X sinaran mengion, sinar gamma adalah sinaran mengion. Okey. Ini aktiviti tapi kita tak jalankan aktiviti tersebut. Kita tengok jenis sinaran mengion dulu. Okey, nanti kita akan detailkan macam mana dikatakan sinaran mengion dan sinaran tidak mengion tu ya. Jadi terdapat 3 jenis sinaran radioaktif. Ya. Terdapat 3 jenis sinaran radioaktif yang merupakan sinaran mengion. Ini yang kita sebutkan tadi. Sinaran mengion iaitu sinaran alfa, sinaran beta dan sinar gamma. Ya. Alfa ni kita tulis macam A lah. A. Kita tulis macam A. Macam tu. Dan beta. Okey, beta ni kita B tapi kita tarik ekor dia daripada bawah. Okey. Dan sinaran gamma. Gamma ni dia macam V. Tapi V yang bersimpul. Simpul bawah dia tu. Itu adalah sinaran gamma. Jadi kita tengok perbezaan antara ketiga-tiga jenis sinaran radioaktif yang mengion ni. Ya. Sinar alfa, sinar beta dan juga sinar gamma. Pertama kita akan lihat dari segi jenis sinaran radioaktif. Ya, ini jenis dia. Jenis dia inilah alfa, beta dan juga sinar gamma. Kita akan tengok dari segi kriteria yang pertama iaitu sifat semula jadi. Sinar alfa ni sifat semula jadi dia adalah nukleus helium. Ya. Sinar beta elektron yang berhalaju tinggi dan sinar gamma gelombang elektromagnet. Okey, gelombang elektromagnet. Dari segi yang kedua iaitu dari segi cas zarah dia. Cas zarah dia bagi sinar alfa cas zarah dia positif. Sinar beta cas zarah dia negatif. Dan sinar gamma cas zarah dia adalah neutral. Dari segi kuasa pengayonan. Kuasa pengayonan bagi alfa sangat tinggi ataupun tinggi. Sinar beta sederhana. Bagi sinar gamma rendah. Ya. Seterusnya kita lihat aspek yang keempat iaitu dari segi kuasa penembusan. Kalau kita letakkan 3 benda lah. Ya. 3 benda di depan sumber radioaktif. Ya, kita letak sekeping kertas. Kita letak aluminium yang ketebalan dia 3 mm. Dan kita letak satu ketulan pelambam yang berketebalan 10 cm. Kemudian kita sinarkan, kita tujukan sinar-sinar radioaktif tu kepada ketiga-tiganya. Kita dapati bahawa ya, sinar alfa ni dia boleh dihalang dengan sekeping kertas. Ya, sekeping kertas. Ya, sekeping kertas alfa. Sinar alfa boleh dihalang dengan sekeping kertas. Ini bermaksud kuasa penembusan sinar alfa ni rendah. Bagi yang kedua iaitu sinar beta. Sinar beta ni dia boleh menembusi sekeping kertas. Tetapi dia terhalang dengan aluminium berketebalan 3 mm. Ya, sampai sini dia tak boleh nak tembus. So maknanya kuasa penembusan dia adalah sederhana. Tapi berbeza dengan sinar gamma. Sinar gamma ni dia boleh menembusi ya, kedua-duanya iaitu kertas dan juga aluminium. Tapi dia boleh dihalang oleh pelambam yang berketebalan 10 cm. Ini bermaksud kuasa penembusan sinar gamma tinggi.
tinggi nak dibandingkan dengan sinar alfa dan juga sinar beta. Kriteria yang kelima kita akan lihat dari segi pemesongan oleh medan elektrik yang melibatkan ketiga-tiga sinar. Okey, ini adalah sumber radioaktif dia. Dia sebut sumber radioaktif maksudnya dia boleh daripada sinar alfa, sinar beta dan juga sinar gamma. Kemudian kita letakkan di tepi dia dengan plat negatif dan juga plat yang positif. Ya. Jadi kita dapati ya apabila sinar alfa tu dilepaskan daripada sumber radioaktif tu, jadi dia punya pemesongan dia ialah mengarah ke arah plat negatif. Sebab kita dah belajar tadi iaitu cas zarah bagi sinar alfa adalah positif. Dia akan terpesong ke arah plat negatif. Dan dia terpesong tu jauh sikit lah. Jauh sikit baru dia terpesong. Bagi sinar beta pula yang cas zarah dia adalah negatif. Ya. Dia akan terpesong ke arah medan elektrik yang plat positif. Yang positif. Sebab apa tadi? Sebab zarah sinar beta adalah bercas negatif. So dia akan tertarik ataupun terpesong ke arah plat yang positif. Berbeza dengan sinar gamma, sinar gamma yang neutral, dia tidak akan terpesong. Dia tidak terpesong sama ada ke medan elektrik positif ataupun negatif. Okey, itu dari segi aspek yang kelima iaitu pemesongan oleh medan elektrik. Yang keenam, dari segi pemesongan oleh medan magnet. Tadi medan elektrik. Ini medan magnet. Bila sebut kataan magnet, mesti ada utara, mesti ada kutub selatan. Mesti ada kutub utara dan kutub selatan, magnet. Jadi kalau kita temukan antara dua magnet yang berbeza kutub, satu kutub utara, satu lagi kutub selatan, ya, kita jumpa. Jadi kalau kita rapatkan dia akan tertariklah antara dua magnet yang berbeza ni, ya. Tetapi kalau kita lalukan dia antaranya, lalukan dia dengan sumber radioaktif, sama ada sinar alfa, beta dan gamma, kita akan dapati bahawa ya, sinar alfa ni apabila dilalukan di antara dua kutub ni ataupun dua medan magnet ni, sinar alfa ni dia akan bergerak melalui medan tersebut, kemudian dia bergerak ke atas. Ya, dia bergerak ke atas, iaitu sinar alfa. Manakala sinar beta dia akan bergerak ke bawah. Ya, dia bergerak ke bawah. Manakala sinar gamma akan bergerak lurus. Ya, terus. Okey. Boleh Itu adalah perbezaan antara tiga jenis sinaran radioaktif yang mengayon. Baik, selanjutnya kita lihat sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar. Ya, sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar. Dalam alam sekitar, sumber sinaran mengayon dikelaskan kepada dua, ya, iaitu sumber sinaran mengayon semula jadi dan sumber sinaran mengayon buatan manusia. Kita tengok apakah contoh sinaran mengayon ataupun sumber sinaran mengayon semula jadi. Contohnya sinaran kosmik. Sinaran kosmik. Dan yang kedua sinaran latar belakang. Manakala sumber sinaran mengayon buatan manusia, contohnya kemalangan nuklear, hujan nuklear,
penggunaan radioisotop untuk perubatan. Ya. Itu dia punya sumber. Kita akan tengok dari segi penjelasan contoh-contoh sumber tadi ya. Bermula dengan sinaran kosmik. Apa yang dikatakan sinaran kosmik? Jadi sinaran kosmik ni ialah sinaran yang bertenaga tinggi. Ya, sinaran yang bertenaga tinggi yang dihasilkan di luar sistem suria. Ya, ataupun dari galaksi yang lain. Jadi sebab itu dikenali sebagai sinaran kosmik. Dan lebih tepatnya dipanggil sebagai sinaran kosmik galaktik. Itu dia ya. Sinaran kosmik galaktik. Kita ulang balik tadi. Sinaran kosmik ialah sinaran bertenaga tinggi yang dihasilkan di luar sistem suria. Ingat lagi tak sistem suria? Sistem suria ni awak pernah belajar masa tingkatan 2 ya. Tingkatan 2. Ataupun ya, sinaran bertenaga tinggi yang dihasilkan dari galaksi yang lain. Galaksi. Ini pun awak belajar dalam semasa tingkatan 2. Ya, bab 11 ya. Bab 11 ataupun bab 12. Kita tengok contoh ya, gambar yang ditunjukkan ni. Gambar foto 81 menunjukkan teleskop Cherenkov di Gunung Hopkins, Amerika Syarikat. Jadi apa kegunaan dia? Dia digunakan untuk mengesan sinaran kosmik. Sinaran kosmik. Okey, itu adalah sinaran kosmik. Sekarang kita pergi kepada contoh yang kedua, iaitu sinaran latar belakang. Apa yang dikatakan sinaran latar belakang? Sinaran latar belakang terdiri daripada pelbagai jenis sinaran ion ya, dalam alam sekitar kita ni lah. Jadi di mana sinaran latar belakang dihasilkan daripada pelbagai sumber. Termasuklah sumber semula jadi dan sumber buatan manusia. Jadi sumber sinaran latar belakang termasuklah sinaran kosmik, keradioaktifan persekitaran daripada bahan radioaktif semula jadi, sisa radioaktif daripada kemalangan nuklear dan juga ujian nuklear, serta radioisotop daripada kegunaan perubatan. Ya, itu adalah sinaran latar belakang. Ya. Okey, ini tadi ya. Jadi bermaksud di situ sumber sumber sinaran ion dalam alam sekitar ni yang kita sebutkan tadi ada semula jadi jangan buatan manusia. Yang sinaran latar belakang tu dia boleh jadi dia boleh terdiri daripada sinaran kosmik itu sendiri ataupun daripada keradioaktifan persekitaran ataupun daripada sisa radioaktif. Sisa radioaktif ni dia merujuk kepada kemalangan nuklear. Ya, ataupun ujian nuklear. Ada setengah negara yang menjalankan ujian nuklear sama ada tujuan untuk tenaga ataupun untuk senjata. Jadi sisa daripada tu, daripada ujian tu menghasilkan radioaktif. Itu yang memberikan adalah dia beri kesan nanti yang kita akan bincangkan. Dan yang keempatnya radioisotop. Ini popular lah. Ya, digunakan dalam perubatan. Kemudian kita tengok unit pengukuran dos sinaran latar belakang. Untuk sinaran latar belakang ni dia ada dia punya unit dia ya. Jadi unit dia kita akan tengok lepas ni. Sinaran ion yang diserap ke dalam badan manusia ya akan merosakkan sel badan. Sebab di mana yang kita lihat tadi ya. Maknanya sinaran ion ni dia memberikan kesan. Pada udara pun ada kesan, ya, kepada alam sekitar pun ada, apatah lagi kepada manusia.
Oleh itu kesan biologi daripada sinaran ion terhadap badan manusia diukur dalam kuantiti yang dikenali sebagai dos. Ini dia. 1 unit untuk mengukur sejauh mana sinaran ion itu memberi kesan impak kepada badan manusia. Jadi diukur dengan menggunakan unit dos. Dos 1 SV. Ini nama dia Dos 1 S besar, V kecil tu adalah bersamaan dengan 1 joule tenaga. 1 joule tenaga sinaran ion yang diserap oleh 1 kilogram tisu hidup. Itu dia Faham atau tidak ni tahu lah Dos 1 SV adalah bersamaan dengan 1 joule tenaga sinaran ion yang diserap oleh 1 kilogram tisu hidup. Jadi unit pengukuran dos sinaran latar belakang yang lazim digunakan adalah, ni dia unit dia mikrosievert per jam. Mikro unit dia ni lah, dia macam U. Kemudian S besar, V kecil, itu adalah sievert. Sievert tu nama orang lah ni. Orang yang memperkenalkan ni. Orang dia panggil founder. Orang yang menjumpainya. Ataupun orang yang mengasaskannya. Per jam. Per jam. Jadi itu adalah unit untuk mengukur sejauh mana sinaran ion ni beri kesan kepada badan manusia. Utamanya pada tisu hidup lah. Jadi kalau tengok foto ni foto 8.2 iaitu satu alat alat yang digunakan untuk mengukur sinaran latar belakang. Dan alat itu dipanggil sebagai alat pembilang giggle. Ataupun nama lain dia therapy radiation meter. Jadi alat ni dapat mengesan sinaran latar belakang. Jadi kita perhatikan ada 2 tempat. Satu di kebun bunga, satu lagi di kawasan sekolah. Nampak tak berapa bacaan dia tu? Berapa tu? Sifar point 12. Sifar point 12. Manakala di sekolah, di kawasan sekolah, sifar 7. Jadi itu adalah nilai dia. Maksudnya nilai dalam unit yang tadilah micro sievert per jam. Jadi bermaksud di kebun bunga dia punya dos latar belakang, sinaran latar belakang tu lebih tinggi berbanding di kawasan sekolah. Boleh tak? Jadi maknanya di kebun bunga ni sinaran latar belakang dia lebih tinggi berbanding di kawasan sekolah. Okay. Jadi kita tengok dos sinaran latar belakang yang selamat dalam kehidupan kita. Berapa sebenarnya ukuran yang selamat untuk sinaran ion ni. Jadi dos sinaran latar belakang ataupun sinaran ion yang kurang daripada 0.2 mikrosievert per jam ialah dikira sebagai aras yang normal ataupun aras selamat. Ingat kurang daripada 0.2 mikrosievert per jam. Jadi berdasarkan gambar foto yang tadi tu, itu kebun bunga dan kawasan sekolah. Jadi kita dapati yang kebun bunga tadi berapa? 0. Berapa tadi? 0.
0.12 kan. Dan sekolah 0.07. Jadi maknanya kedua-dua tempat tersebut kurang daripada 0.2 mikrosievert per jam. Jadi maknanya kawasan kebun bunga dan juga kawasan sekolah itu merupakan kawasan yang selamat. Ya, kawasan yang selamat kerana kedua-dua kawasan ini mempunyai dos sinaran latar belakang yang kurang daripada 0.2 mikrosievert per jam. Jadi dalam kehidupan harian kita ni, anggaran dos sinaran ion daripada pelbagai sumber adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 8.11. Ya, contoh. Ya, kita tengok. Okey. Kita tengok contoh ni ya. Aktiviti merokok. Aktiviti merokok. Ada yang merokok tak? Tak ada lah yang merokok. Yang kena asap rokok mungkin ada ya. Jadi aktiviti merokok ni sinaran radioaktif ya yang terhasil adalah 55 mikrosievert per batang rokok. Dia kira batang. Dia bukan kira jam, dia kira batang. Maknanya satu potong rokok tu ya, dia menghasilkan 55 mikrosievert. Jadi 55 ni berada di mana kita tengok? Maknanya lebih daripada aras normal ataupun aras selamat. Maka ya, sinaran radioaktif yang dihasilkan melalui merokok ni adalah satu yang tidak selamat. Sangat tidak selamat ya. Kemudian yang kedua, bangunan. Bangunan. Sinaran radioaktif yang dihasilkan ialah 1.5 mikrosievert per tahun. Jadi kalau kira tahun, mesti kurang daripada 1.752. Ya. 1.752 mikrosievert. Sorry, bukan mikro. 1.5 meter sievert. Sebab M tu ialah meter. Jadi maknanya untuk kira bangunan lah. Untuk bangunan ni dia kira masih lagi dalam kategori selamat lah sebab dia kurang daripada 1.752. Kemudian makanan yang ditunjukkan seperti dalam gambar rajah ni lagi rendah lah. 0.1 hingga 0.5 meter sievert. Saya harap betul lah meter, bukannya mili. Sebab M kecil. Okey, pembetulan. Pembetulan. Jadi yang tadi saya sebut meter, sebenarnya bukan meter ya, dia adalah mili. M ni adalah mili. Okey. Mili. Okey, bukan meter. Okay, dia punya imbuhan sebab dia merupakan imbuhan kepada sievert tu lah. Okey. Sievert tu unit dia. Mili tu ialah imbuhan dia. Jadi 55 mili sievert per batang rokok atau untuk rokok tadi. Untuk bangunan 1.5 mili sievert per tahun. Masih selamat lagi bangunan. Makanan 0.1 hingga 0.5 mili sievert per tahun. Kemudian alam sekitar, sinaran latar belakang. Okey, alam sekitar kita ambil kira sinaran latar belakang iaitu 0.4 hingga 1.0 mili sievert per tahun. Okey. Kemudian penerbangan iaitu sinaran kosmik 0.003 mili sievert per jam.
Dan altitude tinggi sinaran kosmik 0.3 hingga 0.5 milisievert per tahun. Kemudian angkasa lepas sinaran kosmik 0.35 milisievert per tahun. Kemudian TV ataupun komputer sinaran ion dia 0.01 milisievert per jam. Dan gambar foto sinar X 5.5 milisievert per ujian perubatan. Ya. Jadi kalau kita kaji ya dari segi ini anggaran lah ya, dos sinaran yang mengion daripada pelbagai sumber ni, ada yang selamat, ada yang tidak selamat ya. Itu yang kita kena kenal pastilah. Nak tahu selamat atau tidak selamat, kita tengok dia punya indikator di sini. Kita jadikan indikator ini sebagai panduan lah. Kalau kurang daripada nilai yang disebutkan di sini, maka ia selamat. Jika tidak, dikira sebagai tidak selamat ya. Boleh dengar ke? Boleh dengar ke kelas? Boleh. Kenapa pula ada yang tanya ni? Ada yang tanya ni, Hashimah ni apa dia tanya? Ke dia tak masuk lagi? Dia tak masuk lagi kelas tak? Si baru bangun tidur ya. Baik, kita tengok risiko terdedah kepada sinaran ion semula jadi. Apa risiko dia? Supaya kita alert lah ya. Okey, risiko kesihatan terhadap tahap penyerapan sinaran ion oleh badan manusia dipengaruhi oleh berapa banyak dos sinaran ion yang diterima. Ya. Terdapat beberapa tindakan yang lazimnya diambil ya, supaya dos sinaran ion ni yang kita terima ni tidak melebihi tahap selamat badan manusia seperti yang ditunjukkan dalam rajah ataupun dalam jadual 8.5 ya. Contohlah sumber dos sinaran ion yang kita terima tu jenis sinaran latar belakang. Ya. Okey, jenis latar belakang. Jadi apa tindakan yang perlu diambil? Kita kena gunakan kacamata. Ya. Kacamata yang dipasang dengan filem anti ultra ungu ataupun anti UV. Ya. Ini biasalah orang yang pakai spek mata ataupun orang yang tak pakai spek mata pun dia pakai glasses tu. Dia kena pakai kacamata yang dipasang dengan filem anti ultra ungu. Kadang-kadang tu kalau filem ni maksudnya dia attach je lah pada kacamata. Ada setengah tu kacamata dia tu sendiri. Dia dibina daripada bahan anti UV. Tu lagi baguslah. Ya, kemudian ada juga yang menggunakan payung anti ultra ungu. Ini ada jual tapi kos dia mahal sikit lah. Kita biasanya beli payung untuk hujan. Kan? Tapi bila panas, cahaya terik, ya, kita terdedah kepada cahaya tersebut. Yang kita tahu bahawa cahaya matahari ini salah satu daripada yang disinarkan kepada kita ialah sinar UV. Sinar UV itu berbeza-beza lah. Ada yang tinggi, ada rendah. Jadi pemakaian payung ya anti UV ini dapat melindungi kita daripada sinaran latar belakang yang boleh memberi kesan buruk. Ya. Kita tengok nanti apa kesan dia. Dia punya efek dia untuk long term punya. Seterusnya sumber yang kedua, sumber dos sinaran ion yang diterima jenis apabila kita mengambil gambar foto sinar X. Foto sinar X ni maksudnya kita pergi X-ray. Sama ada X-ray kita punya dada untuk tengok kita punya paru macam mana, jantung, organ dalam lah. Ataupun kerana kemalangan, tengok tulang mana patah, ya, bagaimana yang retak,
ataupun otak ke sebagainya. Jadi dia menggunakan sinar X. Jadi tindakan yang perlu diambil ya untuk menghindarkan diri lah daripada kesan dia tu, itu pengambilan gambar foto sinar X dibuat mengikut preskripsi doktor. Maknanya kalau ada dia punya guide dia tu, ada dia punya panduan dia tu. Ya, bukan boleh ambil sebarangan ya. Dia diambil oleh ahlinya. Dipanggil ahli radiologi. Radiologis ya, orang yang terlibat dalam mengambil foto X-ray ni di hospital lah. Kemudian ini ramai television. Sebenarnya television ni dia menghasilkan sinaran yang mengayon ya. Bila kita tengok, bila kita tonton TV tu, kita kena pastikan jarak di antara TV dengan kita tu sekurang-kurangnya 2 meter. Jangan duduk rapat sangat Jangan duduk rapat sangat, jangan tengok TV tu rapat sangat, kurang daripada 2 meter. Lagi jauh lagi bagus. Kerana tadi itulah. Kerana sinaran yang dikeluarkan oleh televisyen tersebut boleh memberikan kesan buruk pada kesihatan kita ya. Yang seterusnya dari segi makanan. Makanan ni kita kena jaga. Makanan yang mungkin kita ambil adalah makanan yang dicemari oleh bahan radioaktif. Jadi untuk menghindarkannya, jangan makan makanan yang dihasilkan dari kawasan yang dicemari oleh bahan radioaktif. Ya, kawasan yang dicemari oleh bahan radioaktif seperti ikan dari laut yang dicemari oleh bahan radioaktif. Ini mungkin kita tak tahu. Kita tak tahu pun ikan yang kita beli, ikan yang kita makan tu adalah daripada ikan yang dicemari oleh bahan radioaktif. Tapi kalau kita tahu, kita mesti hindarkan. Ya. Kemudian sinaran kosmik. Jadi waktu bekerja seorang juruterbang dihadkan untuk tempoh tertentu kerana juruterbang ni diterdedah kepada sinaran kosmik yang tinggi ya. Sebab tu juruterbang ni dia ada shift dia. Dia tak boleh berturut sepanjang masa ya melakukan penerbangan. Okey, sedikit info sains di sini dinyatakan kita baca. Mary dan Irene Curie merupakan pasangan ibu anak perempuan yang tunggal menerima 3 hadiah Nobel. Mary Curie menerima 2 hadiah Nobel, iaitu hadiah Nobel dalam fizik pada tahun 1903 dan hadiah Nobel dalam kimia pada tahun 1911. Manakala anak perempuan dia, Irene Curie ni, menerima hadiah Nobel dalam kimia pada tahun 1935. Jadi tanpa menyedari risiko terdedah kepada sinaran ion, mereka mati kerana mengidap penyakit kanser ya, yang disebabkan oleh pendedahan kepada sinaran gamma ya, yang berlebihan dalam kajian mereka. Inilah risiko yang terpaksa mereka hadapi ya, kerana membuat kajian berkenaan dengan sinaran gamma. Jadi maknanya salah satu punca kepada penyakit kanser adalah terdedah kepada sinaran radioaktif. Disebut sinaran radioaktif ni dia ada alfa, dia ada beta, dia ada gamma. Tapi sinaran gamma ni mana yang kita belajar tadi mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Ya. Jadi risikolah kepada kita lah kalau kita terdedah kepada sinaran radioaktif. So contoh tahap penyerapan sinaran ion yang melebihi tahap selamat dan tindakan yang perlu diambil. Ya, ada yang dah berulang ya, kita sebut semula. Oleh sebab kebanyakan sinaran kosmik ni diserap oleh atmosfera. Ya, disebut kosmik ni maknanya sinaran daripada matahari lah ya, ataupun sinaran daripada kita punya sistem suria. Dos sinaran kosmik di permukaan bumi lazimnya bernilai kurang daripada 0.2 mikrosievert per jam, iaitu pada aras yang normal ataupun aras yang selamat. Sebaliknya ya, semakin tinggi dari permukaan bumi, ya, semakin kuatlah sinaran kosmik yang diterima.
Jadi kalau kita panjat gunung katakan, maknanya sinaran kosmik kita semakin tinggilah. Apatah lagi kalau orang tu naik kapal terbang, ya. Jadi dia akan terdedah kepada sinaran kosmik yang tinggi. Jadi kita cuba namakan, nampak daripada gambar ni kan, kerjaya yang dapat dikaitkan dengan tugas pada altitude yang tinggi. Ini disebut dah sini ya, juru terbang. Jadi ahli kru udara seperti juru terbang, ya, pramugara, pramugari, lazimnya dia akan menerima dos sinaran kosmik yang melebihi tahap selamat. Jadi dari segi potensial dia untuk menerima mendapat kanser tu tinggi. Jadi sebab itulah apa yang boleh dibuat ialah tempoh waktu mereka berada di udara tu dihadkanlah untuk tempoh tertentu. Tak bolehlah sepanjang waktu, sepanjang masa 24 hours, ya, naik kapal terbang. Tapi kalau perjalanan itu jauh, jarak antara contohnya penerbangan Kuala Lumpur ke London contohnya, berapa masa dia tu? Katakan 14 jam. 14 jam lah terpaksa lah dia hadapi. Tapi selepas 14 jam tu dia tak boleh lah terus. Maksudnya dia kena berehat dulu. Ya. Sama ada penumpang ataupun kru lah. Terutamanya kru lah. Kru ni sebab kru ni maknanya pilot, pramugara, pramugari tu. Dia kena rest dulu. Dia tak boleh lah teruskan perjalanan untuk menjaga keselamatan dia lah. Dia segi jangka panjang ya. Kalau penumpang pun begitulah, dia kena transit dululah. Ya, dia transit dulu di tempat yang dia berhenti tu, kemudian mungkin sama ada selepas 5-6 jam ke, mungkin dia akan travel balik lah. Contohnya dia nak pergi ke daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Los Angeles di Amerika Syarikat. Jadi Kuala Lumpur ke Los Angeles tu tak ada. Dia kena transit dulu katakan di Dubai. Di Dubai. Ya, Dubai ni di mana? Di UAE ya. United Emirates. United Arab Emirates ya. Jadi maknanya negara tu, dia berhenti di situ. Mungkin dia semalaman ke, tidur dulu, esok baru dia teruskan perjalanan ke Los Angeles. Mungkin Kuala Lumpur ke Dubai tu katakan 9 jam. Kemudian daripada Dubai nak pergi ke Los Angeles tu katakan 8 jam lagi. Jadi maknanya dia kena berehat. Salah satu daripada kebaikan dia itulah untuk mengelakkan ataupun meminimumkan kesan dos sinaran kosmik yang boleh terdedah kepada manusia, yang beri risiko lah kepada satu benda lah, iaitu kanser. Ya, kanser. Habis ya, kita punya perbincangan 8.3. Jadi kita nak tengok praktis formatif 8.3 ya. Soalan 1A, apakah sinaran mengayon? Apakah yang dikatakan sinaran mengayon? Berikan satu contoh sinaran mengayon. Senangnya ni. Ini ada dalam buku tadi ya. Ada nak jawab? Ada tak yang cuba? Apakah yang dikatakan sinaran mengayon? Apa dia Fukairah? Sinaran mengayon ni. Apa yang dikatakan sinaran mengayon? Ada Fukairah? Oh, Fukairah. Ke tak ada dah? Keluar dah. Datuk, apa yang dikatakan sinaran mengayon ni? Ada? Ada Datuk? Oh, Datuk. Ya. Apa dia katakan sinaran mengayon?
Jawapan di sini. Apa yang dikatakan sinaran ion dan berikan satu contoh sinaran ion. Apa dia? Boleh? Tak jumpa? Sinaran ion. Saya. Siapa nak cuba? Fatihah. Ya. Okey, cuba. Sinaran yang menghasilkan ion positif atau ion negatif apabila melintasi udara. Bagus. Betul sekali ya. Sinaran yang menghasilkan ion positif dan ion negatif apabila melintasi udara. Okey, itulah maksud sinaran ion. Apa contoh, Fatihah? Apa contoh sinaran ion? Soalan tadi itulah. Soalan praktik formatif. Ditanya Sinar gamma. Ha? Sinar gamma. Banyaklah kan. Sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma. Tapi kalau sinar satulah. Salah satulah daripadanya ya. Okey, settle nombor 1. 1A, sorry. 1A. 1B. Apakah sinaran tidak mengayon? Berikan satu contoh sinaran tidak mengayon. Sinaran tidak mengayon ni apa pula? Ada juga tadi. Apa yang katakan sinaran tidak mengayon kelas? Apa dia? Apa dia? Dia lawan lah. Dia lawan kepada sinaran mengayon. Kalau sinaran mengayon ialah sinaran yang menghasilkan ion positif dan ion negatif apabila melintasi udara. Kalau sinaran tidak mengayon, macam mana? Maksudnya, sinaran yang tidak menghasilkan ion positif dan ion negatif. Macam tu je lah. Apabila melintasi udara. Contoh ni banyak sini ya. Gelombang frekuensi, gelombang radio, gelombang mikro, ni ya. Ini. Inframerah, ya. Ini adalah contoh cahaya nampak adalah contoh sinaran tidak mengayon. So, boleh bagi apa? 1. Tidak 1, bagi 1. Kalau ni minta 2, bagi 2. Okey, itu 1B. Faham tak? Nanti buat ni. Jawab soalan ni. 2. Gariskan jawapan yang betul. Ya, tentang perbezaan antara sinar alfa, sinar beta dan sinar gamma. A. Siapa nak cuba A? A. Bukairah. Awak nampak? Ya, ataupun orang lain? Anas. Nak cuba tak nombor 2? 2A. Baca dan jawab. Ada? Atau siapa yang nak cuba? Saya. Okey, Fatihah lagi. Okey, bagus. Cuba Fatihah. Kuasa pengionan sinar beta lebih daripada kuasa pengionan sinar alfa, tetapi kurang daripada kuasa pengionan sinar gamma. Okey, jadi maknanya sini awak kata lebih daripada kuasa panel alfa tetapi kurang daripada pengayonan sinar gamma. Okey, kita tengok jadual. Jadual tadi. Ya, jadual tadi ya, yang kita tengok perbezaan tu. Okey, tengok kuasa pengayonan. Ya, kuasa pengayonan alfa ni dia lebih tinggi ya, bukan lebih rendah ya. Jadi maknanya kuasa pengayonan sinar beta kurang. Ya, Fatihah ya, kurang bukannya lebih. Ya, kurang bukan lebih. Okey. So kita buat correction situ. Ya.
Okey, jadi dia kurang daripada sinar pengayonan sinar alfa tetapi lebih daripada kuasa pengayonan sinar gamma ya. Sinar gamma. Boleh ya? Kemudian yang B. Kuasa penembusan. Kalau penembusan lain pula. Kuasa penembusan sinar beta apa dia? Daripada kuasa penembusan sinar alfa. Dia lebih ke atau kurang? Lebih. Lebih. Okey, lebih. Tetapi kurang ya daripada kuasa penembusan sinar gamma. So kena tengoklah. Dia nak tengok kuasa pengayonan ke, kuasa penembusan ke, kita kena tahu tu ya. Kemudian yang ketiga. Nyatakan dua sumber semula jadi yang menghasilkan sinaran mengayon. Apa dua sumber semula jadi yang menghasilkan sinaran mengayon? Tadi. Dan juga tiga sumber buatan manusia yang menghasilkan sinaran mengayon. Ada tadi ya, yang sumber tadi. Ini dia. Ini yang semula jadi. Ini yang semula jadi. Dan ini adalah yang ini semula jadi dan ini adalah yang buatan manusia. So salin je lah. Ya, yang semula jadi ini sinaran kosmik, sinaran latar belakang, sinaran buatan manusia, kembangan nuklear, ujian nuklear, penggunaan radioisotop dalam untuk perubatan ya. Salin je itu ya. Nanti buat tau. Buat hantar. Reaktif formatif ni jangan lupa buat. Okey, ni satu ya. 4. Nyatakan unit pengukuran dos sinaran latar belakang. Apa unit dia? Apa nama unit dia? Siapa ingat? Unit pengukuran dia. Mikro. Apa dia? Mikro sievert per jam ya. Per jam. Ataupun bolehlah tulis simbol dia. Ya. Okey. Jangan lupa tu. Apakah satu sievert? Apakah dimaksudkan satu sievert? Tadi ada ya. Satu sievert tadi apa dia? Ingat lagi tak? Ni. Apakah maksud satu sievert? Satu sievert bersamaan dengan 1 joule tenaga sinaran yang mengayon yang diserap oleh 1 kilogram tisu hidup ya. 1 kilogram tisu hidup. Itu masukkan dengan 1 mikro ataupun 1 sievert ya. Yang dimasukkan dengan 1 sievert iaitu bersamaan dengan 1 joule tenaga sinaran mengayon yang diserap oleh 1 kilogram tisu hidup. Ya, itu jawapan dia ya. Okey. C, berapakah dos sinaran latar belakang pada aras normal ataupun aras selamat? Berapa ni? Siapa tahu? Berapakah dos sinaran latar belakang pada aras normal atau aras selamat? Berapa? Berapa Lailatul? Lailatul? Berapa? Kosong poin dua. 0.2. Unit dia? Unit dia apa? 0.2 apa? eh, 0.2 MSD per jam. MSB per jam. Kita cek. Jadi dia dah bagi tahu yang tadi dia dah bagi tahu ini. Sepatutnya ini ya. 0.2 mikro SB per jam. Bukan mili ya. Bukan mili. Tadi yang sukatan tadi ini ni. Si kurang daripada 0.2 mikro bukan mili ya. Bukannya mili tapi mikro.
So betulkan balik di situ 0.2 ya, mikro. Ya, mikro sievert per jam. Nombor 4. Nombor 5, mengapakah tahap penyerapan sinaran ion bagi individu yang bekerja dalam sektor penerbangan lazimnya melebihi tahap selamat? Kenapa melebihi? Kenapa orang kerja sebagai ataupun dalam sektor penerbangan ni dikatakan melebihi tahap selamat sinaran ion itu? Sebab apa? Siapa nak cuba? Ini ada point di sini. Ya. Ada tak? Ya. Ada orang lain nak cuba tak? Ibrahim Nikmat. Kenapa? Ada sini. Peringkat akhir ni. Beritahu sini. Dia punya reason. Apa dia? Mereka terdedah kepada sinaran kosmik yang kuat. Habiskanlah. Ya. Kerana mereka terdedah kepada sinaran kosmik yang kuat. Betul? Habiskanlah. Di dalam kapal terbang yang terbang pada altitude yang tinggi. Jadi inilah jawapan dia ya. Untuk soalan yang kelima tu ya. Yang kelima. Yang keenam. Ini pengiraan sikit. Seorang murid menonton televisyen setiap hari selama 2 jam. Setiap hari selama 2 jam. Hitung dos sinaran ion yang telah murid itu terima selama 5 hari. Mana satu hari 2 jam. Kalau 5 hari berapa jam? 5 hari maksudnya berapa jam? 10 jam. 10 jam. Okey. So dia kata sini dos sinaran mengion televisyen bagi setiap jam ialah 0.01 milisievert. So kalau 10 jam maknanya kita kena darabkan dengan 10 jam itu kita kena darabkan dengan 0.01. Ya, 0.01. 0.1 ni lah. Ya, 0.01. So apa jawapan dia? Jadi jawapan dia berapa? 10 darab dengan 0.01. Kalau 10 darab dengan 1, 10. Tidak titik bulahan. 1, 2. Titik. Jadi 0.1 milisievert per jam. Ya, 0.1 milisievert per jam. Itulah dos sinaran yang diterima oleh murid tersebut. Ya. Selesai kita punya latihan praktis formatif 8.3. Jadi kerja awak selain pada nota, selain pada praktis formatif ni, saya nak awak buat muka surat 118. Buku SPS muka surat 118. Ya. 118 119. Ya. Dan 120. Ya, 120. So 3 page tu ya. Hari ni hari Rabu. Kelas seterusnya pada hari apa? Selasa. Jadi ada hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Lama tu. 5 hari. Jadi 5 hari tu kerja awak ialah buat yang ni, buat nota, buat praktis formatif, buat SPS 118, 119, 120 sikit. Iaitu nampak banyak. Ya, sikit sebenarnya. 120. Okey. Nak lagi?
Nak lagi ke tak? Tak nak. Dah, tak nak. Tak nak. Pergi ya tak nak. Ni macam ya saya belanja awak lah. Asal belanja awak ni tak nak. Ha? Kalau cikgu belanja makan tahan ke cikgu? Ini belanja kerja sekolah. Buat apa? Kenyang. Tak nak. Oh, tak nak Hashimah. Dia lah masuk lambat. Okeylah. Jadi itu sajalah pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan ya. Hari Selasa. Jadi sebelum kita bersurai, sila ambil attendance, sila onkan kamera. Kita ambil evidence, bukti bergambar ya, yang awak hadir pada pagi ini ya. Dengan kiraan 10. Kita pagi ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang saja. 12 orang saja ya. Ada yang keluar masuk. Okey, kiraan 10. On camera. 1, 2, 3, 4,